Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar? Okey, cikgu harap semuanya sihat dan baik-baik sahaja. Okey, baiklah, hari ini kita nak sambung pembelajaran kita. Okey, kita nak belajar tata bahasa iaitu ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, sebenarnya kita dah belajar dah pun ayat tunggal dan ayat majmuk sebelum ini. Jadi hari ini lebih kurang macam ulang kaji sahaja. Okey, seperti biasa, kita lihat dulu apa objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan yang kamu akan dapat pada hari ini. Okey, untuk objektif, mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. Okey, kemudian kriteria kejayaan. Okey, yang pertama, mendengar petikan yang dibaca oleh rakan. Yang kedua, menyatakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat dalam petikan. Okey, untuk yang pertama tadi ni, kriteria kejayaan ni mendengar petikan yang dibaca oleh rakan. Okey, ini semasa kelas Google Meet lah. Okey, jadi yang tak dapat hadir kelas Google Meet, boleh tengok video inilah. Okey, masihkah anda ingat? Okey, ingat apa? Okey, ayat tunggal, ayat majmuk. Okey, apa itu ayat tunggal? Apa itu ayat majmuk? Okey, kita dah belajar dah pun sebelum ni. Okey, tunggal. Tunggal maksudnya satu. Jadi maknanya ayat tu satu sajalah. Dia tak panjang, dia tak meleret-leret. Okey, kita tengok. Apa dia tunggal kat sini? Okey, ayat tunggal ni, ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Okey, ayat tunggal ni juga dikenali sebagai ayat mudah. Okey, ayat simple lah. Okey, atau ayat selapis. Okey, contoh Usman Awang, sastrawan negara. Okey, mana subjek? Okey, subjeknya Usman Awang. Predikatnya ialah sastrawan negara. Okey, untuk subjek kat sini semuanya frasa nama ya. Okey, predikat sastrawan negara ialah frasa nama. Okey, kemudian bapa saya menonton Gusti. Okey, bapa saya subjek, menonton Gusti, predikat, frasa kerja. Adik sangat pandai. Adik ialah subjek, sangat pandai ialah predikat. Okey, sangat pandai ialah frasa adjektif. Okey, kita lihat pula ayat majmuk. Tadi kita dah tengok ayat tunggal. Okey, maknanya ayat yang mempunyai satu subjek, satu predikat. Okey, ayat mudah, ayat selapis. Okey, dia tidak berlapis-lapis. Okey, bila berlapis-lapis ni maksudnya ayat majmuk lah. Okey, kita lihat ayat majmuk ya. Okey, ayat majmuk ni ayat yang dibina dengan mencantumkan ataupun menggabungkan dua ayat tunggal ataupun lebih. Okey, lagi satu kita nak kenal pasti dia. Ayat majmuk ni dia akan menggunakan kata hubung. Okey, menggunakan kata hubung yang sesuai. Bila nak gabungkan dua ayat tunggal tadi, okey, ataupun nak cantumkan, kita perlukan kata hubung untuk menghubungkan satu ayat ini ke satu ayat yang lain. Okey, contoh, guru sekolah saya tekun. Okey, ayat kedua, guru sekolah saya berdedikasi. Okey, ayat majmuknya akan jadi guru sekolah saya tekun dan berdedikasi. Okey, terdapat 3 jenis ayat majmuk ya. Okey, iaitu ayat majmuk gabungan, ayat majmuk pancangan dan ayat majmuk campuran. Okey, kita lihat apa itu ayat majmuk gabungan, ayat majmuk campuran. Okey, dan juga ayat majmuk pancangan. Okey, kita dah belajar dah pun sebenarnya. Okey, ni sebagai ulang kaji. Okey, kita lihat yang pertama tu. Okey, tak nampak sebab ada gambar cikgu kat situ. Okey, itu adalah ayat majmuk gabungan. Okey, ayat majmuk gabungan ni dia terdiri daripada dua ayat ataupun lebih. Okey, dua ayat ataupun lebih. Itu ayat tunggal Okey, yang dijadikan satu. Maksudnya ayat tunggal, ada dua ayat tunggal ataupun lebih. Okey, kemudian kita jadikan satu ayat. Okey, jadi satu ayat majmuk. Okey, dengan cara menggabungkan ayat-ayat tersebut dengan kata hubung. Okey, kata hubung apa? Dan, tetapi, atau, bahkan, malahan, lalu, serta. Okey, kemudian yang kedua, ayat majmuk pancangan.
Okey, ayat majmuk pancangan ni ada 3 lagi. Okey, itu ayat majmuk pancangan relatif. Okey, itu dia punya kata hubung yang. Okey, contoh cikgu bagi. Okey, saya membaca majalah yang dibeli di kedai itu. Okey, yang dekat situ Okey, kemudian okey, katalah ayat tu. Okey, ayat pertama, budak lelaki itu duduk di atas bangku. Budak lelaki itu adik saya. Jadi, ayat majmuk pancangan relatif dia akan jadi budak lelaki yang duduk di atas bangku itu adik saya. Okey. Okey, yang seterusnya, ayat majmuk pancangan komplement, iaitu dia punya kata hubung bahawa dan juga untuk. Okey, kemudian ayat majmuk pancangan keterangan, iaitu ketika, kerana, jika, dengan dan sebagainya lah. Okey, kemudian kita lihat pula ayat majmuk campuran. Okey, ayat majmuk campuran ni ayat yang terbit ataupun terjadi daripada campuran ayat tunggal dengan beberapa ayat majmuk. Okey, maksudnya ada ayat tunggal, lepas tu ayat majmuk tu ada beberapa ayat majmuk. Ayat majmuk tu panjang lah. Okey, jadi dia akan jadi ayat majmuk campuran. Okey, contohlah cikgu bagi Ayah sedang membaca surat khabar manakala ibu sedang memasak untuk tetamu yang akan datang ke rumah. Panjang kan? Okey. Ayat tunggal dia, ayah sedang membaca surat khabar. Okey, ayat majmuk. Okey, pancangan komplement Okey, ibu sedang memasak untuk tetamu yang akan datang ke rumah. Okey, untuk. Lepas tu ada tambah lagi yang kat situ kan. Okey, dia ada gabungan. Okey, ada campuran. Okey. Lepas tu kita gabungkan ayat tunggal dengan ayat majmuk yang banyak ni. Dia akan jadi ayah sedang membaca surat khabar manakala ibu sedang memasak untuk tetamu yang akan datang ke rumah. Okey, baiklah, kita teruskan. Okey, hari ni kita tengok petikan. Jom baca petikan. Okey, dengarkan petikan yang dibaca oleh rakan anda. Okey, sebenarnya rakan kamu yang bacalah. Kemudian, cikgu nak kamu nyatakan 2 ayat tunggal dan 2 ayat majmuk yang ada dalam petikan ini Okey, sebenarnya ada lebih ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Tapi kalau kamu tak mampu nak keluarkan semuanya, okey, jadilah dapat 2 ayat tunggal dan juga 2 ayat majmuk. Okey, meneroka Muzium Sarawak Bumi Kenyalang. Muzium Sarawak terletak di Jalan Tun Abang Haji Openg, Sarawak. Okey, ini ayat apa? Okey, ini ayat tunggal. Okey. Muzium ini merupakan muzium terbaik di Asia kerana menempatkan pelbagai koleksi warisan etnologi dan arkeologi Kepulauan Borneo. Muzium ini menempatkan pameran replika gua Nia. Banyak kesan peninggalan manusia Neolitik di gua tersebut. Okey, dalam slide ini, okey, ada 3 ayat tunggal dan 1 ayat majmuk. Okey, sambungan dia. Muzium dengan keluasan 1161.28 meter persegi ini akan membawa pengunjung melihat keindahan alam, kebudayaan dan warisan di Borneo, khususnya Sarawak, menerusi pameran interaktif. Pihak muzium turut menyediakan perkhidmatan terjemahan dalam pelbagai bahasa. Yang seterusnya, penterjemah yang mempunyai kemahiran berbahasa seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Mandarin disediakan bagi membantu pengunjung yang pelbagai kaum dan bangsa sepanjang melawat muzium ini. Pengunjung boleh mengambil gambar kenang-kenangan dengan aksi menarik. Pengunjung juga boleh mencuba pakaian tradisional masyarakat Sarawak.
Contohnya, pakaian kain cawat dan baju baban. Okey, jadi daripada petikan yang cikgu beri ini, kamu keluarkan, okey, kamu cari mana ayat tunggal dan mana ayat majmuk. Okey, yang sebenarnya memang lebih. Okey, maknanya kalau kamu nak cari, kamu kena baca setiap ayat, ayat ke ayat. Okey, ayat by ayat lah, maksudnya dari satu ayat ke satu ayat yang lain. Jadi kamu kena pasti mana ayat tunggal, mana ayat majmuk. Okey, kalau tak mampu nak keluarkan semuanya, okey, setiap ayat ini tak mengapa, sebab cikgu nak 2 sahaja. Okey, sebabnya ada yang tidak mampu nak buat kan. Okey, jadi sebab tu cikgu minta 2 sahaja. Tapi untuk kelas hadapan, buatlah semua. Okey, untuk kelas hadapan cubalah buat semua Okey, ni yang cikgu nak lah. Mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, kamu buat kotak. Okey, senaraikan mana ayat tunggal. Kemudian senaraikan mana ayat majmuk. Okey, hari ni cikgu nak bagi peribahasa apa? Manis bagai gula derawa. Okey, apa maksud dia? Okey, 2 orang suami isteri yang sama-sama elok rupa parasnya. Okey, ada tak peribahasa lain yang sama makna dengan peribahasa ini? Ada. Okey, dalam Google Meet tadi ada kawan-kawan yang telah dapat jawab. Okey, itu bagai cincin dengan permata. Okey, bagai pinang dibelah 2. Okey, maksud peribahasa yang hampir samalah, maksudnya sepadan, sama-sama cantik. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Okey, jadi cikgu harap kamu dapat siapkan tugasan. Okey, senaraikan ataupun keluarkan mana ayat tunggal, mana ayat majmuk. Okey, ayat tunggal iaitu ayat mudah, ayat selapis. Okey, dia hanya ada satu subjek dan satu predikat. Okey, untuk ayat majmuk, dia menggabungkan ataupun mencampurkan beberapa ayat tunggal supaya menjadi ayat majmuk lah. Okey. Jadi dengan menggunakan kata hubung. Okey, jadi cikgu harap kamu dah dapat sedikit sebanyak ilmu yang diberikan pada hari ini. Okey, yang sebenarnya pun kita dah belajar dah sebelum ini. Okay, jadi ini sebagai ulang kaji dan penambahbaikan pemantapan pemahaman kamu. Okey, jadi cikgu harap kamu dapat buat. Okey, kalau tak faham boleh tanya cikgu. Malu bertanya, sesat jalan. Okey, jadi itu sahaja. Kita jumpa lagi di kelas akan datang. Jaga diri. Bye.